Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang kata berimbuhan. Saya harap semua dapat bersedia untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik semua, kita pergi kepada pengenalan. Mari kita ketahui istilah penting berkaitan kata berimbuhan. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ialah perkataan asal yang tidak ada apa-apa penambahan padanya. Bermaksud satu perkataan yang kata itu ialah kata asal dan belum ditambah imbuhan. Yang kedua ialah imbuhan, suku kata yang ditambah pada kata dasar. Kata dasar tadi yang tak ada imbuhan ditambah dengan imbuhan, itu dipanggil imbuhan, suku kata yang ditambah pada kata dasar. Baik, lihat jadual di bawah. Cikgu sertakan dua contoh. Contoh kata dasar, belah. Lihat perkataan belah. Perkataan belah tidak ada apa-apa tambahan di awal atau di akhir atau di mana-mana. Jadi, belah merupakan kata dasar. Sama juga cubit. Cuba lihat perkataan cubit. Perkataan itu tidak ada apa-apa penambahan, sama ada di awal atau di akhir. Tiada imbuhan. Manakala kata berimbuhan, cuba lihat perkataan belah tadi. Cikgu tambah di hadapannya membelah. Mem itu ialah imbuhan dan kata tadi daripada kata dasar berubah menjadi kata berimbuhan. Sama juga untuk cubit. Cubit kata asalnya ditambah an dekat belakang an. An itu ialah imbuhan. Jadi kata dasar tadi berubah menjadi kata berimbuhan. Sekarang mari sama-sama kita lihat jenis-jenis imbuhan. Terdapat 5 jenis imbuhan. Yang pertama, imbuhan awalan. Imbuhan awalan bermaksud kata dasar itu menerima imbuhan di hadapannya. Contohnya, men, ter, di, pen, ke, se dan ber. Men dan pen itu terdapat n huruf besar ditulis dalam imbuhan itu. N itu dipanggil sebagai alomorf. Alomorf bermaksud huruf itu berubah-ubah. Contohnya sapu, kata dasar sapu, jika ditambah dengan imbuhan men, dia akan berubah menjadi menyapu. Bermaksud huruf S bergabung dan N dan huruf itu ditukar dengan N dan Y. Menyapu. Itu dipanggil alomorf. Kita lihat yang kedua ialah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang dimasukkan ke dalam kata dasar di akhir kata dasar itu. Ada 3 imbuhan akhiran, iaitu an, kan dan juga i. Yang ketiga, apitan. Imbuhan apitan ialah gabungan di antara imbuhan awalan dan akhiran. Bermaksud kata dasar itu menerima imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Diletak imbuhan di awal kata dasar dan di akhir kata dasar, itu dipanggil imbuhan apitan. Yang keempat ialah imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang dimasukkan di tengah-tengah kata dasar. Bukan di awal, bukan di hujung, tapi diselit di tengah-tengah kata dasar. Dan yang terakhir ialah imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan yang dipinjam dari kata dasar bahasa lain, seperti bahasa Sanskrit, bahasa Inggeris, bahasa Yunani dan banyak lagi bahasa. Imbuhan ini dipanggil sebagai imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman juga terbahagi kepada 2 jenis, iaitu awalan dan imbuhan akhiran. Setiap imbuhan itu dalam bahasa imbuhan pinjaman terdapat maksudnya tersendiri. Contohnya dwi. Dwi bermaksud 2, dasar bermaksud 10, maha bermaksud sangat ataupun besar, wati untuk perempuan, wan untuk lelaki. Itu ialah 5 jenis imbuhan. Jadual di bawah saya tunjukkan jenis imbuhan dan juga contoh-contohnya. Yang pertama, bahasa. Kata dasarnya bahasa. Kalau imbuhan awalan menjadi berbahasa, imbuhan akhiran menjadi bahasakan. Imbuhan sisipan tidak ada. Imbuhan apitan membahasakan. Imbuhan di awal mem, di hujungnya kan. Dan imbuhan pinjaman dwi bahasa. Kataan yang kedua sebagai contoh ialah jajah. Imbuhan awalan penjajah, imbuhan pen. Akhiran jajahan, imbuhan an.
Imbuhan sisipan. Cuba lihat kataan jajah itu hadir selepas J ialah huruf EL, imbuhan EL. Jadi jelajah. Imbuhan apitan di awal dan di akhir penjajahan. Pen dan an. Dan yang terakhir imbuhan pinjaman pasca penjajahan. Pasca bermaksud selepas. Selepas penjajahan. Jadi inilah dia 5 jenis imbuhan yang kita akan belajar pada hari ini. Mari kita lihat contoh-contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan di sebelah. Baik, kita lihat yang pertama, perlumbaan. Perlumbaan kata dasarnya ialah lumba. Dia menerima 2 imbuhan iaitu per di awal dan an di akhir. Per dan an menjadikan perlumbaan kata berimbuhan iaitu kata berimbuhan apitan. Lihat yang kedua ialah perkataan menuju. Kata dasarnya ialah tuju. Dia menerima imbuhan men di hadapannya. Jadi kata ini menjadi kata berimbuhan awalan. Yang ketiga ialah cabaran. Cabaran kata dasarnya ialah cabar. Dia menerima imbuhan akhiran an. Jadi kata ini berubah menjadi kata berimbuhan akhiran. Baik, ini adalah contoh-contoh kata berimbuhan yang terdapat dalam petikan ini. Alhamdulillah semua murid-murid, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap penerangan yang cikgu berikan sebentar tadi dapat memberikan kefahaman yang baik kepada semua anak-anak murid cikgu. Sampai sini saja. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.